Bayern kalah lagi. Apa sudah jadi? So, jom kita review peluang UCL untuk kali ini. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam video kali ini kita nak review ataupun kita nak recap secara ringkas 4 perlawanan UCL yang dah pun berjalan dalam round 16. Minggu depan akan berjalan lagi 4 perlawanan, tapi minggu ni kita sembang pasal 4 perlawanan ni dulu, iaitu perlawanan antara pasukan Paris Saint-Germain dengan pasukan Sociedad. Pasukan Real Madrid menang tipis 1-0 dengan pasukan Leipzig. Manchester City macam biasa dia pun menang dengan pasukan Copenhagen, dan Bayern Munich mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut. Kali ini kalah dengan pasukan Lazio pula 1-0. So, jom kita review satu-satu. Iaitu game pertama aku nak review Paris Saint-Germain dengan pasukan Sociedad. Kalau tengok game PSG dengan pasukan Sociedad, game ni totally pasukan PSG control. Sociedad dalam game ni memang tak boleh nak buat apa tau. Lagi satu masalah dia, Sociedad ni depa terlalu bergantung dengan satu player tau, iaitu Takefusa Kubo. Jangan silap sebut nama dia, sekali jadi jubur pula. So bila pasukan Sociedad bergantung dengan seorang player je, bila dapat dekat Kubo, hang boleh tengok player-player memang berkerumun dekat dia, membuatkan dia ni tak boleh gerak. Dia boleh gerak tapi tak boleh nak buat apa, sebab bila dia dapat bola memang orang kepung dia. Dan yang paling mengejutkan dalam game ni, pasukan Paris Saint-Germain depa main as a team tau. Sebab yalah, kalau tengok selalu pasukan PSG, depa ni main pakai Mbappe je. Kalau tak ada Mbappe tu depa tak hidup lah. Tapi kali ni dengan ada Mbappe tapi depa main as a team, membuatkan permainan pasukan PSG dalam game ni memang betul-betul menghiburkan. Dan depa dapat gol daripada Kylian Mbappe dan juga Bradley Barcola. Gol Barcola tu cantik. Mbappe dalam game ni memang superb gila. Aku boleh kata kalau tengok game Ligue 1 lah, aku kadang-kadang pun layan juga Ligue 1 kan. Tapi tengok game PSG je lah. Kalau tengok performance Mbappe dalam pasukan PSG dalam Ligue 1 sekalipun, memang dia perform every game, tapi disebabkan dia dapat spotlight kat UCL je. Kalau dia pindah Piala nanti tobat menang Belanda. Satu benda yang pasukan Sociedad kalah dalam game ni adalah counter press pasukan PSG bila depa hilang bola. Counter press ni apa dia? Counter press ni adalah pressing lepas hang hilang bola. So bila PSG hilang bola, depa terus kerumun untuk rampas bola tu. So itulah yang membuatkan pasukan PSG betul-betul bagus dalam game ni. Overall memang bagus gila, tapi aku merasakan pasukan PSG patut menang game ni dengan jumlah gol yang lagi besar, sebab depa banyak gila chance dalam game ni tapi just boleh benam 2 gol je. Dan aku rasa 2 gol ni still possible lagi untuk pasukan Sociedad untuk comeback dekat home depa nanti. Kalau tengok balik track record pasukan PSG musim ni, track record depa bila depa main kat away agak kurang sikit tau. So aku boleh cakap pasukan PSG walaupun depa menang 2-0, depa still tak boleh melenggang lagi untuk masuk dalam perlawanan kedua nanti. Next game Manchester City menang 3-1 dengan pasukan Copenhagen. Walaupun Manchester City menang dalam game ni, dan kalau siapa-siapa yang tak tengok game, memang boleh katalah MC easy win. Tapi sebenarnya kita kena put some respect kepada pasukan Copenhagen, sebab depa ni push pasukan MC untuk all out. Hang boleh tengok tau pasukan Manchester City bila depa main dengan certain team, kalau depa tak perlu all out, depa tak akan all out. Depa akan main santai-santai je. Tapi kalau depa perlu all out, depa akan all out. Dan dalam game ni lawan dengan pasukan Copenhagen, depa terpaksa all out. Apa yang memaksa pasukan MC ni main all out? Disebabkan pressing pasukan Copenhagen yang betul-betul tinggi. Pressing pasukan Copenhagen ni betul-betul tinggi sampai buatkan Ederson ni buat mistake. Lala kali dia terpasir dekat player Copenhagen, lepas tu Copenhagen score dapat 1 gol. Tu nasib Ederson buat silap. Hang tengok Ederson buat silap, tak ada siapa kutuk dia pun. Live Here We Go pun tak masuk. Fabrizio Romano pun tak post. Media-media lain pun tak post. Hang tengok kalau Onana jatuh kunci pun orang buat berita. Tu aku tak faham. Padahal Ederson punya mistake tu memang big mistake tau. Tapi kita tolak tepi itulah. Kita tengok gol pertama dulu, gol Kevin De Bruyne. Aku boleh kata tu memang typical finisher nombor 9 tau. Tapi KDB ada. Kalau hang tengok balik 3-3 gol pasukan Manchester City dalam game ni semua datang daripada side kanan. Gol pertama gol KDB yang dia shoot terus daripada side kanan. Gol kedua gol Bernardo Silva sebelum tamat separuh masa pertama dia flip bola tu, dan gol ketiga gol Foden pun main daripada belah kanan juga. So Copenhagen dalam game ni memang terbukti dia lemah dekat belah kanan. Cuma dalam game ni aku boleh kata memang KDB mastermind lah, dan aku nak puji seorang pemain iaitu Phil Foden. Foden memang dah improve gila season ni. Season lepas pun dia padu dah, tapi season ni aku boleh kata dia ke next level sikit. Cuma sayang lah, walaupun pasukan MC menang 3-1 dalam game ni, depa dapat 2 injury tau, Grealish dengan Bernardo Silva. Tapi kalau hang tengok separuh masa pertama dengan separuh masa kedua punya game, hang boleh tengok second half yang waktu pasukan Copenhagen bolos gol ketiga tu, depa betul-betul frust tau. Sebab apa? Sebab separuh masa kedua memang depa ni diarahkan untuk bertahan all out. Hang boleh tengok perbezaan waktu separuh masa pertama, depa ni main open sikit. Walaupun depa still main bertahan, tapi depa still open. Tapi second half memang depa bertahan kau-kau, lagi-lagi dekat hujung-hujung game. Tapi disebabkan cutback Kevin De Bruyne yang betul-betul unpredictable, membuatkan defense pasukan Copenhagen terlepas juga bola tu. Sebab aku rasa mungkinlah depa rasa kalau 2-1 tu depa still boleh do something dekat Etihad nanti. Tapi disebabkan keputusan 3-1, aku rasa mungkin agak susah jugalah untuk pasukan Copenhagen. Tapi semua benda tak mustahil. Hang bayangkanlah kalau pasukan Copenhagen buat comeback dekat Etihad,
Bayangkan je lah kan. Sebab dia pun bukan lawan MU, dia pun lawan MC. So aku boleh kata 3-1 ni bekalan cukup selesa untuk pasukan Manchester City untuk next game dalam main dekat home pula. So kita masuk ke next game. Real Madrid menang setipis 1-0 dengan pasukan Leipzig. Kalau siapa-siapa yang tak tengok game ni kan, mesti dia rasakan macam uish, Real Madrid kena menang banyak lagi ni. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya Real Madrid ni luck je menang. Sebab apa? Memanglah Real Madrid main bagus dalam game ni, tapi disebabkan Andre Lunin, goalkeeper pasukan Real Madrid, betul-betul perform dalam game ni. Sebab dia save 9 kali tau dalam game ni. Macam orang gila dia dalam game ni. Defense pasukan Real Madrid agak barai sikit sebab tak boleh adapt dengan high pressing pasukan Leipzig. Dan pasukan Leipzig pun banyak buat shot daripada luar kotak penalti je. Tapi time ni lah Andre Lunin diperlukan. Dan Real Madrid dalam game ni dia pun menunjukkan kelas-kelas mentality performance disebabkan dia pun ni tak banyak chance, tapi setiap kali dia pun dapat chance memang betul-betul bahaya. Hang boleh tengok perbezaan pasukan Leipzig dengan pasukan Real Madrid bila dapat chance. Pasukan Leipzig bila dapat chance, dia pun ni selalu shoot macam shoot gol tak gol je. Sebab kata Fakri Sarani, kalau bola tak masuk pun tak masuk juga. Tapi kalau Real Madrid, dia pun attack. Setiap kali dia pun dapat chance, hang boleh tengok dia pun akan cuba kill the chance betul-betul. Dia pun akan cuba benam the chance. Dan hasilnya dia pun dapat juga gol daripada Brahim Diaz. So bila 1-0 tu, lagilah pasukan Leipzig all out attack, tapi disebabkan kehebatan Andre Lunin, dia berjaya selamatkan Real Madrid dalam game ni. Cuma dalam game ni hang boleh tengok pasukan Real Madrid agak struggle sikit tanpa Bellingham. Sebab season ni Real Madrid dah terbiasa hubungkan midfield dengan attacking menggunakan Bellingham. So bila Bellingham ni tak ada, membuatkan midfield dan juga attacking pasukan Real Madrid macam tergantung sikit. So membuatkan pasukan Leipzig lagi mudah untuk patahkan serangan pasukan Madrid. Tapi lalah kali Madrid menunjukkan kelas performance daripada depa. Walaupun chance sikit tapi depa still score dan depa berjaya halang pasukan Leipzig ni bertubi-tubi attack depa dan depa berjaya menang. Next game pula lawan dekat Santiago Bernabeu. Aku wish good luck lah dekat pasukan Leipzig. Dekat Santiago Bernabeu tu hang perform macam mana pun, kalau hang nak menang sekalipun, referee akan tolong tau. Dah gurau je. Sekejap fan-fan Madrid marah pula, melawak je. Tapi boleh kata Santiago Bernabeu punya home ni memang kebal betul-betul lah. Aku rasa Leipzig depa ni still ada possible untuk lepas, tapi possible untuk lepas tu sangat-sangat tipis lah. So kita masuk ke last game, iaitu game pasukan Bayern dan juga pasukan Lazio. Dalam game ni kalau hangpa nak tahu, Tuchel telah bantu pasukan Bayern mencatatkan beberapa rekod. Menurut daripada Instagram Live Here We Go, depa telah bagi tahu beberapa rekod yang Bayern telah pecahkan dalam game ni. Rekod yang pertama adalah 2 game tanpa skor untuk pertama kali dalam tempoh 9 tahun. Rekod kedua, kekalahan pertama dalam round 16 dalam tempoh 11 tahun. Rekod yang ketiga, kalah dengan pasukan Itali dalam UCL buat pertama kali sejak 13 tahun yang lalu. Rekod yang keempat, 0 shot on target dalam 180 minit, termasuk game lawan Leverkusen, depa pun tak ada shot on target. Game lawan dengan pasukan Lazio pun depa tak ada shot on target. Benda ni berlaku pertama kali dalam sejarah, bukan sejak beberapa tahun. Dan kalau hangpa nak tahu, rekod terakhir yang pasukan Bayern pecahkan dalam game ni adalah perlawanan UCL pertama yang depa gagal dapatkan shot on target sejak depa lawan dengan pasukan Liverpool musim 18-19 waktu depa seri 0-0 dengan pasukan Liverpool. So aku boleh kata Bayern lah ni depa tak adalah teruk sangat, tapi disebabkan media induk hype, so lah ni Bayern nampak macam kritikal lah. Sebab Bayern ni standard dia tinggi, bukan macam MU, tak pun macam Arsenal. Bayern ni kalau coach tu nak dikatakan besar, dia kena menang Bundesliga dan paling kurang lepas ke kuarter ataupun semi final UCL. So lah ni kedudukan pasukan Bayern dekat nombor 2 dalam Bundesliga. Dan kalau coach Bayern tu nak dikatakan betul-betul sukses, dia kena menang trofi semua yang dia lawan lah. Tapi lah ni pasukan Bayern dalam UCL pun dah kalah dengan pasukan Lazio dalam round 16 walaupun first leg je. Dan dalam Liga depa 5 poin belakang pasukan Leverkusen. So aku boleh kata lah ni Bayern in the mark lah, tapi tak adalah teruk sangat sebab next game still ada lagi dan perjalanan Bundesliga pun masih lagi panjang. Tapi kalau hangpa tengok game, Bayern tak adalah main teruk. Bayern main okey je, cuma tak ada shot on target je. Cuma tu teruk jugalah tak ada shot on target tu. Sebab kalau hang tengok dalam game ni, kalau hang nak compare game Sociedad dengan pasukan PSG, Sociedad pun sebenarnya depa tak ada shot on target juga tau. Tapi logik lah sebab dalam game tu pasukan PSG yang take over control. Tapi dalam game Bayern dengan pasukan Lazio ni, sebenarnya pasukan Bayern yang control game tau. Pasukan Bayern yang banyak attack. Lazio dalam game ni depa just main counter attack je. Tapi sebab apa depa tak ada shot on target? Depa nak masuk dalam kotak cukup senang. Tapi masalah dia main bila bad finishing. Masalah dia main bila chance creation ataupun pasti tak akhir sebelum depa nak score gol tu. Defense Lazio dalam game ni memang depa tunggu dalam kotak penalti, dan bila Bayern masuk dalam kotak, depa betul-betul pack kat tengah sebab depa tahu pasukan Bayern mau tak mau depa akan target Harry Kane. Dan dalam game ni hang boleh tengok midfield pasukan Bayern memang mudah gila bocor dan senang je kena counter attack dengan pasukan Lazio. Dan kad merah Upamecano aku rasa memang deserve lah, walaupun dikatakan dia ni tak sengaja pijak kaki player tu. Tapi dia lebih kurang macam case Rashford waktu lawan dengan pasukan Copenhagen dulu. Dia tak sengaja tapi disebabkan kekasaran dia tu terlalu berat membuatkan dia kena kad merah. Dia pergi pijak mak kaki kawan tu, boleh injek teruk tu. Dan lagi teruk benda tu berlaku dalam kotak penalti, bagi penalti dekat pasukan Lazio dan kelas finishing daripada Immobile. Dan hang boleh tengok dalam game ni play Bayern dah hilang confident lagi-lagi depan gol. Daripada segi technical ability, pasukan Bayern masih lagi bagus daripada pasukan Lazio. Tapi daripada segi confident, daripada segi teamwork, hang boleh tengok pasukan Bayern lah ni depa dah macam bercempera dah. Satu player yang aku rasa memang teruk dalam game ni adalah Sané, Leroy Sané. Dia selalu sangat hilang bola. Dia lebih kurang macam Anthony kat MU. Tapi dalam game ni je lah, dia banyak sangat
sangat hilang bola, dan bila dia hilang bola dia tak track back. Dia tinggal je bila dia hilang bola. Dan dalam game ni dia banyak temper. Dah lah dia antara punca Bayern hilang bola banyak kali. Lepas tu bila hilang bola dia mengamuk pula. Tak pandai kan dengan dia. Dalam game ni player Bayern aku nak puji pun mungkinlah Thomas Muller, tapi itulah nak buat apa kan. Bila dia seorang je perform, hal lain tak perform. Tapi kesian jugalah dekat Upamecano, dia kena pelakon racist juga daripada fan-fan Bayern sebab kan dia pun tak puas hati dengan dia. Tapi nak buat macam mana kan, dia dah do the best tapi terteka dengan cara macam tu. So kena kad merah je lah kan. Dan lepas kena kad merah tu, attacking pasukan Bayern lagi susah nak pergi attack sebab mereka ni kena jaga bahagian pertahanan juga. So game ni berakhir dengan keputusan 1-0. Tapi aku rasa ni bukan pengakhiran untuk pasukan Bayern. Mereka kena kecap balik performa mereka sebelum masuk dalam next game lawan dengan pasukan Lazio dekat home mereka balik. Tapi kalau mereka still main macam ni, tak mustahil mereka ni boleh tersingkir dalam round 16. Sebab Bayern ni kalau kita nak tengok tersingkir, mereka ni selalu tersingkir dekat quarter ataupun semi. Kalau mereka tersingkir kat quarter pun boleh dikatakan mereka ni gagal tau. Ni tahu nak tersingkir dekat round 16. So untuk hampa, adakah fan Bayern dekat sini? Adakah hampa rasa Tuchel in ataupun Tuchel out? Sebab sebenarnya ada juga banyak masalah dan juga konflik dekat dalam pasukan Bayern dengan Tuchel. Contoh player macam Matthias de Ligt, dia ni dah tak digunakan oleh Thomas Tuchel. Digunakan tapi bukan favourite player. Dia ni digunakan bila terdesak je. Macam tengok game lawan dengan Lazio pagi tadi, Matthias de Ligt main pun disebabkan Upamecano kena kad merah. Dia masuk ganti gol skor, masuk lepas tu main dekat tempat Upamecano. Dan aku harapkan Tuchel tak kena pecat lah sebab aku nak Leverkusen menang Liga musim ni. Kalau coach lagi, coach lain masuk lepas tu tiba-tiba perform, dia pun boleh ligan pula Bayer Leverkusen lagi. Tapi hampa rasa adakah ini Harry Kane effect? Sebab ramai mengatakan yang Harry Kane dah tinggalkan pasukan Spurs, tapi Spurs tak pernah tinggalkan Harry Kane. Atau pedih kalau jadi. Hambailah member main dekat satu pasukan yang dah menang Bundesliga 11 tahun berturut-turut, sekali dia main tim dia loop terus. Tak kata bawa saya ke tu. Tapi kesian jugalah dekat Kane kan. So itulah video kali ni. Apa berapa hampa untuk 4 game dalam pada minggu ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan tu saja daripada aku, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solan. Assalamualaikum.